Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Imam Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Siak, ahli-ahli jawatan masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita bersama lagi di masjid yang mulia dan berkat ini untuk kita menyambung dan memperluaskan lagi sebelum kita sampai kepada sifat 20. Sebelum itu kita memahamkan asas-asas yang perlu kita tahu sebelum kita sampai pada sifat-sifat Allah yang 20 tu. Dan yang seterusnya kita dah ambil tahu sebelum ni, iaitu berkaitan dengan mengenal makhluk. Kita ni makhluk, tetapi ada 7 nama. Nama makhluk tu ada banyak. Makhluk tu adalah nama yang asal lah, iaitu diciptakan. Itu nama yang mula-mula sekali kepada kita ni, manusia ni. Makhluk itu adalah kita ni diciptakan. Yang menciptakan kita siapa? Khalik. Khalik adalah pencipta, makhluk adalah yang kena cipta. Jadi Khalik itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak bolehlah kita sebut macam kita takbir lah, ataupun kita sebut nama Allah tu, kita menyebutnya Khalik sahaja, tapi kita jadikan satu nama ataupun ambil nama yang lebih tinggi lagi, Jalla Jalalah, itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebut Allah Subhanahu wa taala? Allah yang Subhanahu, Maha Suci Allah Taala itu, wa taala, dan Maha Tinggi. Di Allah. Sebab itu bila kita solat, kita sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh tak kita tukar Khaliqul Akbar? Khalik adalah nama Tuhan. Tuhan adalah Khalik, yang menciptakan kita ialah Khalik. Kita adalah makhluk. Boleh tak kita tukar Allahu Akbar, kita tukar Khaliqul Akbar? Boleh tak? Tak boleh. Sebab dari segi hukum syarak, apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan sebagai contoh, Rasulullah sebut dalam hadis dia, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu lihat kamu lihat aku sembahyang. Jadi kalau Rasulullah SAW sembahyang tu Allahu Akbar, janganlah tukar. Kononnya kita dah belajar bahasa Arab, sebab makhluk ni dan Khalik ni adalah Allah yang mencipta kita, makhluk adalah kita yang diciptakan. Selain daripada kita dinamakan makhluk, istilah makhluk ni ada kepada kita. Yang kedua, kita dinamakan juga alam. Selain kita dinamakan makhluk, kita juga dinamakan alam. Artinya manusia bukan Tuhan, dan manusia terdiri daripada jirim, benda dan arat, sifat. Itu alam. 3 sifat alam ni. Satu, manusia itu, makhluk ataupun alam itu ialah bukan Tuhan.
Ya, alam bukan Tuhan. Alam keliling kita ni, sama ada di angkasa ataupun di bumi ataupun di dalam lautan dan di mana-mana saja adalah alam. Ya. Itu bukan Tuhan. Ya. Tak boleh disembah. Walaupun Nabi Ibrahim pernah, ya, bila lahir dia ataupun nampak bulan, dia kata bulan itulah Tuhan, nampak bintang-bintang itulah Tuhan, nampak matahari itulah Tuhan. Tetapi bila semuanya hilang, ini bukan Tuhan. Sebab dia alam. Ya? Sebab itu Allah sebut selalu dalam Al-Quran tentang alam ni, tuan-tuan. Ya? Contohnya bila Allah sebut idza sama'u fatarat, bila langit itu runtuh. Siapa nak runtuhkan langit ni? Manusia tak mampu nak buat langit pun, manusia tak mampu. Tapi Allah sebut bila berlakunya kiamat nanti, langit ni akan runtuh. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berguguran. Berapa banyak bintang? Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan, ya, bergelora, berapi-api, fujirat, panas, ya. Wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat, dan akhirnya kubur akan dibongkarkan. Kita pun keluar daripada kubur setelah berlaku peristiwa-peristiwa ini, ya. Langit runtuh, bintang-bintang berguguran, dan lautan berapi-api, menyala-nyala, berombak, ya, panas. Kemudian Allah sebut wa idzal kuburu bu'sirat, dan apabila kubur dibangkitkan. Ya. Itulah alam. Ya. Itulah dikatakan alam. Satunya sifat alam tu dia bukan Tuhan. Sebab hancur semuanya. Yang kedua, alam ini terdiri daripada jirim. Apa jirim? Jirim ni apa? Jual kat kedai tak? Jirim ada tak jual kat kedai? Tak ada. Piring adalah. Jirim tak ada. Ya? Jirim adalah sifat manusia, sifat makhluk, iaitu perlu kepada ruang dan tempat. Itu jirim. Tapi kalau tuan-tuan tak perlu pada ruang dan tempat, tuan-tuan tak duduk dalam masjid sekarang. Duduk kat mana? Tak duduk kat masjid lah. Kat rumah pun tak duduk, kat masjid pun tak duduk, kat mana-mana pun tak duduk. Itu bukanlah manusia. Ya? Tapi kita ni manusia, sifat kita jirim. Jirim ni maknanya memerlukan ruang dan tempat, ataupun dalam bahasa Arab disebut tahayyuz, ya. Dan sifat kita sebagai makhluk adalah, ya, arat. Ada sifat. Maknanya ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada rendah, ada hitam, ada putih, ya. Itu sifat makhluk lah. Sebab itu janganlah pelik, ya. Allah jadikan makhluk ini di utara, di utara, di selatan, di timur, di barat. Firman Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami jadikan kamu berkaum-kaum, berpuak-puak, berkabilah-kabilah, syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berkaum-kaum. Bukan tujuan nak berperang, tetapi tujuan nak lita'arafu, berkenal-kenalan. Lebih daripada itu lagi, berkasih sayang, tolong menolong. Dalam Quran pun Allah sebut, ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perkara kejahatan dan dosa. Ya? Jadi antara kita makhluk ni Allah jadikan bukannya untuk berperang. Tapi dunia dah berperang berapa kali? Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Akan datang ni belum tahu. Ya, perang dunia ketiga. Semua orang dah bersedia dah, ya. Perang dunia ketiga ni, negara-negara yang maju bersedia sekarang ni, ya. Baik, makhluk juga dinamakan mungkin. Pertama, makhluk dinamakan makhluk. Yang kedua, makhluk dinamakan alam. Yang ketiga, makhluk juga dinamakan mungkin. Apa dia mungkin? Ya. Mungkin ialah
Manusia boleh ada dan boleh tidak ada. Itu mungkin. Ya, mungkin manusia ni boleh ada dan boleh tak ada. Hari ni ada, bila tak ada? Besok mungkin tak ada. Itu memang mungkin. Ya. Hari ni kita nampak sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita duduk atas masjid ni, besok dia tak duduk dalam masjid dah. Ya, dia dah meninggal. Mana pula tempat duduk dia? Dia pindah. Apa dia bawa masa pindah tu? Bawa beg ke, bawa kereta dia ke, bawa rumah dia ke, bawa harta dia ke? Tak. Bawa amalan dia. Itu manusia, makhluk, mungkin. Ya? Hari ni ada, mungkin besok tak ada. Ya? Mungkin. Dan juga makhluk ini juga dipanggilkan mungkin sebabkan boleh berubah daripada tiada kepada ada, boleh berubah, ya, atau sebaliknya daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada. Ini mungkin. Ini makhluklah. Inilah status kita. Inilah kita, ya. Dan semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perubahan yang berlaku kepada manusia ini, kepada makhluk ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita di segi fitrah ni kita tahulah, bila kita lahir kita pun jadi sabiyun, budak-budak, kemudian kita jadi remaja, kita jadi dewasa, kita jadi tua, itu di segi fitrah. Kemudian kita pun mati. Ya. Itu yang perubahan yang di segi biasanya. Tapi ada tak orang lahir sejak daripada lahir dia macam tu je, tak tua-tua, tak muda-muda? Ada tak? Ada. Ini jarang berlaku lah, tapi ada. Anak yang lahir cacat, dia tak besar-besar, umur dah 30 tahun tak boleh bercakap lagi, ya. Umur dah 30 tahun masih dibimbing lagi, masih perlu kepada bantuan ibu bapa lagi. Itu ketentuan Allah sebenarnya. Yang kita pelik lah. Sebab apa? Apa yang Allah dah tentukan itu adalah sesuatu yang ditakdirkan kepada manusia ini. Ada orang dilahirkan bisu, ada yang dilahirkan buta, ada yang dilahirkan rosak tubuh badan dah tak ada dah. Kadang-kadang lumpuh kaki dia tak ada, ya. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku, tetapi itu bukan keganjilan. Itu adalah ketentuan Allah. Bukan ganjil, ketentuan Allah, tapi Allah tunjukkan itu sebagai satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tahu kita ni sempurnanya, tak, tidak semua orang sempurna, tuan-tuan dan puan, ya. Itu mungkin. Yang ketiga, makhluk juga dipanggil hadis. Makhluk dipanggil hadis, iaitu baharu. Ya? Apa sebab dipanggil baharu? Apa sebab kita ni dipanggil baharu? Kita dipanggil baharu sebab manusia tidak ada sebelumnya, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita tak ada. Ya? Bila kita wujud di atas dunia ni, maka kita baru ada sebab Allah adakan kita. Barulah. Sebelum tu kita tak ada. Ya? Di mana kita? Ini yang ada kita di alam roh lah, di alam, ya, sebelum kita ada di atas dunia ni, kita ada di alam roh. Kemudian kita ada di dunia ni, ada di alam apa? Di alam syahadah. Kemudian kita tak ada, tapi kita ada di mana? Di alam barzakh. Ya? Kemudian kita tak ada di alam barzakh, kemudian kita ada pula di alam akhirat. Di padang mahsyar kita berkumpul. Kemudian akhir sekali kita masuk ke mana? Sama ada ke dalam syurga ataupun masuk ke dalam neraka. Ya? Itulah proses kita. Daripada tak ada sampailah sama ada kita dimasukkan ke dalam syurga ataupun masuk ke dalam neraka. Bergantung kepada, pertama masuk syurga bergantung kepada rahmat Allah. Jangan kita kata kita beramal saleh, setiap hari kita baca Quran. Ada orang baca Quran seminggu sekali khatam, seminggu sekali khatam, tapi tak masuk syurga juga.
Sebab masuk syurga ini adalah rahmat Allah. Doa kita pada jenazah, Allahumma ighfir lahu. Yang kedua tu apa? Warhamhu. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Rahmatilahnya. Rahmatilah dianya. Sebab ni kita mengharapkan rahmat Allah masuk syurga ni. Walaupun amalan kita banyak, sedekah kita banyak, kita baca Quran banyak, kita zikir banyak, ya. Malahan kita bangunkan berbagai bangunan untuk mensyiarkan atau meninggikan syiar Islam ni. Kita bantu bangunan masjid, bangunan surau, sekolah-sekolah tahfiz, kita bangun anak-anak yatim, ya. Tapi tetap masuk syurga itu kerana rahmat Allah. Jangan garanti, ya. Boleh garanti tak dengan amalan kita tu? Belum garanti lagi, tuan. Sebab segala-galanya Allah tentukan dengan rahmatnya. Dan masuk neraka pula pasal apa? Keadilan Allah. Bukan kezaliman. Adilnya Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka dimasukkan seorang ke dalam neraka sebab Allah Taala itu Maha Adil. Adil pada siapa? Adil kepada orang lain juga. Artinya Allah adil kepada kita yang masuk neraka ni sebab nak beri keadilan itu supaya jangan, ya, orang yang paling jahat, paling buruk kelakuan, paling mungkar, paling fasik tak masuk neraka. Tapi orang yang ada amalan soleh sikit masuk neraka tak? Allah masukkan neraka juga, ya. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang mungkar ni kerana keadilan Allah kepada yang lain. Tapi kalau orang yang beramal soleh macam kita ni masuk neraka, orang yang minum arak hari-hari tak masuk neraka, adil tak? Tak adil kan? Hari-hari minum arak, hari-hari main judi, ya. Hari-hari dia tak sembahyang. Kita yang ada sembahyang ni tak masuk neraka, dia tak melakukan berbagai perintah Allah, tak masuk neraka. Maka kalau kita masuk neraka, mereka tak masuk neraka, maka akan timbullah permasalahan. Allah tak adil. Sebab itu Allah berlaku adil bila dimasukkan neraka. Seseorang makhluk itu dimasukkan neraka, Allah adil kepada seseorang itu, okay? Jadi masuk syurga kerana rahmat, masuk neraka kerana keadilan Allah, okay? Dan makhluk juga dipanggil kaun, okay? Kaunun. Apa dia kaun? Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala itu adalah kaunun. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kun, di perkataan kun tu tuan-tuan, ya. Maka kita ni adalah kaunun, ya. Kainat macam alam-alam yang lain tu juga adalah kejadian Allah, ya. Macam matahari, bulan, bintang itu kainat, ya. Alam-alam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga adalah alam yang dijadikan Allah Taala, juga dipanggil kun. Bukan kun kat jalan tu. Itu lain. Kun ni ialah yang dijadikan oleh Allah Taala. Itu makhluk, ya. Yang keenam, nama manusia ini makhluk juga dipanggil jirim. Itu saya tanya tadi, jirim ni ada jual kat kedai tak? Tak ada tuan-tuan, ya. Jogging ada. Jirim tak ada. Ya. Jirim adalah manusia mengambil ruang, mengambil tempat lapang. Makhluk ni perlu tempat lapang. Sebab tu kalau manusia dia duduk, ya, di atas kursi ke, di atas lantai ke, solat di atas sajadah ke, ataupun manusia memerlukan tempat untuk dia tinggal, dipanggil apa? Dipanggil rumah, ya. Dipanggil istana ke, dipanggil banglo ke, apa ke, kita bolehlah nama apa pun, tapi kita perlu. Kalau kita tak duduk, tak ada rumah, ya, maka kita bukan jirim. Artinya saya tak perlu rumah. Saya tak payah beli rumah. Allah dah sediakan alam ni dengan langit dengan bumi, inilah rumah saya. Itu bukan jirim tu. Kena jaga-jaga sikit. Ya. Sebab ada makhluk yang kita tahu dia adalah makhluk, ya, tetapi dia tidak bersama dengan kita. Ya. Tetapi ada di sebelah kita. Siapa dia? Malaikat kiri kanan kita. Ada malaikat rakib dan malaikat atid. Tapi dia tak ambil tempat apa-apa pun.
Tak ada pun kita siapkan kerusi untuk dia sebagai seorang malaikat, sebagai malaikat yang dicipta oleh Allah SWT, yang dijadikan daripada cahaya, tapi dia tak ada ambil tempat apa-apa pun. Tapi dia ada sama dengan kita. Mereka rakib, mereka atid. Dan Rasulullah kata kita ni bersama-sama dengan kita ni ada malaikat. Satu hari Rasulullah kata dalam satu sabdanya, malaikat menghamparkan sayapnya di dalam masjid yang dihadiri oleh mereka-mereka yang mendatangi pengajian di masjid tersebut. Malaikat menghamparkan sayapnya, dan kita duduk atas sayap malaikat ni. Terasa tak? Terasa tak kita duduk atas sayap malaikat? Tak terasa. Sebab malaikat dijadikan daripada cahaya, ya. Dia melemparkan sayap dia, tapi kita duduk atas sayap dia. Sehingga orang Mu'tazilah kata saya tak percaya. Mana ada sayap malaikat hamparkan di atas masjid? Ya? Kita duduk di atas sayap malaikat masa kita mengaji di masjid. Malam besok saya akan datang bawa terompah apa? Terompah yang ada paku kat bawah dia tu. Ya? Saya akan datang naik pakai terompah dalam masjid, saya nak pijak-pijak sayap malaikat tu. Biar dia hancur. Itu sombongnya orang Mu'tazilah masa tu. Dia pun naik masjid pakai terompah yang ada paku bawah dia tu. Malam tu dia naik masjid bawa paku, dia balik tak ada apa-apa. Tak ada pun menjerit ke apa semua. Tak ada rasa terkoyak ke apa ke, kena pijak, tak ada. Malam kedua pun macam tu juga, tak ada apa-apa. Malam ketiga pun dia kata tak ada apa-apa. Malam keempat tak datang. Sebab kaki dia dah lumpuh. Itulah, ya. Yang kita tak nampak tu bukan maknanya kita nampak saja, ya. Yang memberi kesan apa yang kita lakukan tu, yang kita tak nampak juga dia akan memberi kesan pada kita. Sebab tu bila kita dikatakan solat berjemaah itu pahalanya 27 kali ganda daripada solat seorang diri. Macam mana rupa pahala? Tuan-tuan nampak ke pahala? Tak nampak. Tak nampak pahala, tapi 27 kali ganda pahala. Kalau di masjid biasa, kalau di Masjidil Haram berapa kali ganda? 100 ke sejuta? 100,000. Itu tak 100,000. Kalau di Masjid Madinah Nabawi 1,000. Kalau di Masjid Al-Aqsa 500 pahala. Ganjaran kebaikan yang dapat bila kita solat berjemaah di masjid-masjid tersebut, ya. Tapi kita tak dapat nak lunggukkan masuk dalam botol ke, masuk dalam bakul ke, masuk dalam lori ke, tak dapat. Tak, dunia ni kita tak nampak. Tapi bila kita nampak besok, bila di akhirat besok baru dinampakkan, ya. Pahala kita tersebut. Oh, inilah kesan daripada saya sembahyang jemaah dulu. Inilah kesan saya sedekah dulu. Inilah kesan daripada saya berpuasa sunat, saya berpuasa, ya, dalam bulan Ramadan, ataupun saya mengeluarkan zakat, ya. Semuanya akan dinampakkan di hari akhirat. Kalau nampak hari sekarang, tuan-tuan, kalau sekaranglah kita nampak pahala tu, tak jadi pahala, tuan. Kalau tak nampak pahala, dia tak jadi pahala. Sebab orang akan datang masjid kerana mengejar pahala, bukan nak mengejar mendekatkan diri kepada Allah, nak mengejar pahala, ya. Sebab tu kita datang masjid ni kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Pahala tu Allah lah yang tentukan. Walau 27 pun janganlah kita kira daripada sekarang. Kerana bukan kerja kita mengira pahala. Kerja kita beramal, bukan mengira pahala. Kalau kira pahala, orang yang dah selalu pergi Mekah, ya, tiap-tiap tahun 10 tahun berturut-turut dia pergi Mekah, lepas tu balik, dia tak datang masjid dah, tak semayang dah cukup dah. Dah cukup dah semayang saya kat Mekah tu. Satu kali 100,000. Satu rakaat. Satu waktu. Ya, kalau kita duduk kat Mekah tu lama, orang Mekah tu lagi lama. Lagilah orang Mekah tu duduk semayang kat Masjid Haram aja. Jadi dia lah yang masuk syurga, kita tak masuk. Tak, tuan-tuan. Ini katakan masuk syurga tu kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, makhluk juga dipanggil jisim. Ya. Tadi jirim. Jirim ialah manusia yang mengambil ruang, mengambil tempat. Tetapi jisim artinya manusia ini boleh dibahagi-bahagikan. Berapa bahagian manusia? Daripada atas sampai bawah ni berapa?
Ada kepala, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, ada leher, ada bahu, ada tangan, ada dada, ada kaki. Itu bahagian-bahagian badan kita lah, jasad kita. Itu di segi zahirnya, di segi batinnya, apa lagi? Ada jantung, ada hati, ada buah pinggang, ada paru-paru, ya. Itu dikatakan jisim. Dia tak jumpa jisim yang tak ada paru-paru, tak ada jantung, tak ada hati. Ada tak jisim? Tak ada kan? Tak ada jisim yang tak ada. Semua Allah jadikan lengkap. Iaitu daripada kepala sampai kaki. Kaki semua siap dengan jari-jari sekali. Ada tak manusia yang tak ada jari? Ada, tapi tak ramai, ya. Tapi semua manusia lengkap, sempurna Allah jadikan, ya. Ada jari tangan, ada jari kaki. Ada mulut, ada lidah, ada mulut, tak ada lidah, adakah? Ada mulut, lidah tak ada lidah, mulut tak ada. Kalau begitu tak lengkap lah. Jadi Allah jadikan dengan lengkap makhluk ni, ya. Itu dipanggil jisim. Makhluk adalah jisim juga. Jadi ada 7, ya, sifat makhluk ni. Istilah tentang makhluk ni, ya. Makhluk, alam, mungkin, hadis, kaun, jirim dan jisim. 7. Tapi tak tanya dalam kubur ni dah, ya. Kalau tanya, ya, makhluk tu ada berapa nama dia dalam alam barzah besok, alam kubur besok, boleh jawab tak kan? Agak boleh jawab tak? Boleh jawab. Senang dia jawab. Tengok buku siapa ni, Muhadir Hadi Jol ni, muka surat 51. Itu jawapan dia. Ingat tak ada dah, terus tengok buku. Macam ada budak SPM lah, dia tak dapat jawab soalan dalam SPM. Tengok buku ini, muka surat ini, itu jawapan saya. Apa nak pergi Mekah? Ada Mekah ke? Tak ada Mekah kan? Baik, tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, ya. Jadi mengenal makhluk secara ringkas ni dah pun kita bincangkan tadi, ya. Jadi kalau kita nak tahu secara ringkas ni makhluk ni, jawapan mereka telah membuat satu carta dalam kitab ni, ya. Makhluk ataupun makhluk disebut juga dengan hadis, mungkin, alam, kainat. Itu makhluk. Senang je. Kalau sebut makhluk, kalau orang sebut kainat, itu makhluk. Kalau orang sebut hadis, itu juga makhluk. Kalau orang sebut apa lagi? Mungkin, itu juga makhluk. Ataupun orang sebut jirim, jirim itu juga makhluk. Sebab apa makhluk itu dipanggil jirim? Sebab dia memerlukan ruang dan tempat. Kemudian makhluk juga dipanggil jisim. Sebab apa yang dinamakan jisim? Sebab makhluk itu ada, ya, bahagian tubuh badan dia, jasad dia terbahagi-bahagi daripada kepala sampai ke kaki. Dan ada juga makhluk, ya, yang tidak boleh dibagi-bagi, yang dipanggil jauhar. Di dalam istilah jauhar pardin. Jauhar pardin maknanya sesuatu yang tidak boleh dibahagi-bahagi kerana terlalu kecil. Seperti atom, proton, neuron, ya, itu kecil, tak boleh bagi, ya. Yang boleh dibagi jisim, yang tak boleh dibagi-bagi jauhar. Yang halus-halus tu tak dapat nak dibagi-bagilah, ya. Pun makhluk yang abu-abu, yang terbang-terbang di atas udara kita ni, yang apa ni, yang dibawa oleh angin dan sebagainya tu, itu jauhar, yang halus-halus tu, tuan-tuan, ya. Dan makhluk juga ada sifat yang lain, iaitu kasif. Jauhar ni yang halus, kasif ni yang kasar, ya, sifat yang kasar, ya. Iaitu muka kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, jari kita, tumit kaki, pokok, ya. Dan yang lain-lain itu adalah kasif, iaitu sifat-sifat yang kasar. Yang kasar maknanya mata kita ni kasar, kaki, tangan kita ni kasar, itu dipanggil kasif. Yang halus-halus dipanggil jauhar, ya. Jadi makhluk yang ada, ya, sifat-sifat halus di dalam diri dia. Dan lagi halus, yang selalunya kita
apa ni, menguatkan dia ataupun menjadikan dia lebih kuat lagi. Yang lebih halus daripada jauhar, ya, dipanggil latif. Apa dia latif? Iaitu halus, ya. Seperti ruh, halus. Ruh ni latif, halus. Boleh tak kita tahu di mana letaknya ruh kita? Boleh tak kita pegang ruh kita ni? Boleh. Kat mana? Kalau kita rasa kat sini, kita cubit kat sini sakit, ada ruh lah tu. Kalau dah tak sakit sebelah badan kita ni, separuh daripada ruh kita tu dah mungkin dah nak keluar dah, tak sesuai lagi kat tempat situ. Tapi ada ruh lagi sebelah ni. Orang kata mati apa? Mati sebelah tak ada ruh, sebelah ada ruh. Tapi belum semua ruh keluar. Ya? Latif, ruh kita ada dalam jasad kita ni, ya. Latif. Cahaya tu adalah latif, halus, ya. Gelap pun juga adalah latif. Cerah juga adalah latif. Boleh pegang tak? Cerah ni ataupun gelap ni, boleh tak kita nak bawa ke mana-mana cerah dan gelap ni? Nak kita analisakan, ya. Malaikat juga adalah makhluk yang latif, yang halus, ya. Yang sangat halus. Begitu juga jin. Jin ni banyak. Berapa banyak jin? Satu kali jin beranak, ya, lebih banyak daripada manusia beranak. Itu jin. Sebab tu jin kadang-kadang dalam kalangan orang Melayu dia tak panggil jin, dia panggil apa? Banyak nama, tuan. Ya. Antaranya ialah apa dia? Pontianak. Itu adalah apa ni? Makhluk ataupun spesies jin. Pontianak, Langsuwe, itu orang Melayu beri nama tu. Dalam Quran tak ada. Dia tak sebut Pontianak, dia tak sebut Langsuwe, tapi adalah daripada kalangan jin, ya. Yang berjurai-jurai tu apa? Yang nampak api tu. Apa nama makhluk jin tu? Ya, selalu kita budak-budak dulu pergi semayang apa? Semayang tarawih, lalu nampak berjurai-jurai dia jatuh. Kita tegur dia jatuh. Jadi upih pisang. Apa nama dia? Tak ada dalam Quran ada ke? Tak ada. Apa dia? Polong. Polong. Ya, tu kita beri nama. Tuhan beri nama jin. Khalaqal janna min marijin min nar. Jin. Khalaqal jan. Allah telah menciptakan jin-jin. Jin min marijin min nar, daripada cahaya, daripada api. Ya. Allah sebut jin. Ya. Minal jinni wal ins. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin. Allah sebut jin. Dan syaitan, kita pun baca syaitan kan, a'udzubillahi minasyaitonir. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang ar-rajim, yang dirajam. Syaitan, jin, iblis, ada dalam Quran. Apa lagi? Jin ifrit. Jin ifrit ada. Lagi? Syaitan, jin, iblis, malaikat, itu Allah jadikan, ya, makhluk yang halus. Tetapi makhluk manusia ni Allah jadikan kita ni berbagai-bagai lah. Jirim, jisim, ada latif, ada kasif, ya, ada jauhar. Ini kalau nak belajar ilmu apa ni, tuan? Kadang-kadang orang nak belajar ilmu batin ni, belajar ni. Ya, ilmu batin. Sebab dia nak tahu, ya, tentang kedudukan ruh seseorang tu, sama ada. Kalau tuan baca dengar YouTube siapa ustaz dia tu, dia bawa minyak apa? Daripada kijang tu. Minyak kasturi. Minyak kasturi.
Ya. Minyak daripada kijang tu. Yang saya dengar lah dia kata kalau kita cium minyak tu, ya, jiwa kita tenang, maknanya tak ada gangguan syaitan dan jin dan apa-apa lagi. Kalau kita cium minyak kasturi tu, kita rasa gelisah, kita rasa tak tenang, kita rasa susah hati, ada banyak jin dalam badan kita ni. Pergilah jumpa dia. Ya, ada banyak jin. Ya. Tu minyak kasturi, ya. Kata yang ustaz apa nama dia kata minyak kasturi yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dia kata dia campurkan minyak kasturi itu dalam air, dia buh dalam penyembur tu, dia sembur rumah dia dengan minyak kasturi tu, dia tak buh banyak, sembur je. Tak lama kemudian dia akan dengar orang satu yang bunyi makhluk berlari-lari atas bubung rumah dia. Rupanya jin takut bau minyak kasturi. Saya tak cakap, saya tak sokong dia ataupun tak menyokong ataupun menyokong, tapi tuan-tuan boleh cubalah. Ya, kalau beli minyak kasturi itu, siapa tak tahu harga dia. Cuba semburkan kat rumah kita. Ada berlari-lari atas bumbung kita tu, jin dah larilah. Ya. Kalau tak ada berlari-lari tu, jin tak ada. Itu dia punya petua lah tuan-tuan, ya. Baik. Jadi untuk kita sampai kepada sifat 20 ini, ya, Allah Ta'ala bukan jirim dan bukan arad. Allah Ta'ala bukan jirim. Maksud bukan jirim, bukan sesuatu yang memerlukan tempat. Allah tak perlu tempat. Dan Allah tak perlu sifat seperti sifat manusia. Allah tak ada tinggi, tak ada rendah, tak ada hitam, tak ada putih, tak ada hijau, tak ada kuning. Okay, itu arad. Okay? Kerana jirim dan arad hanyalah dimiliki oleh manusia. Itu bezanya Allah dengan makhluk. Allah tak ada, bukan jirim, dan Allah bukan ada arad, ya, tetapi yang ada jirim dan arad ini adalah makhluk manusia sahaja. Ya. Jadi yang kita sembah setiap hari ni tuan-tuan, 5 waktu sehari semalam ni, Allah yang bukannya makhluk, tapi Allah yang Khalik, ya, yang tak ada jirim, tak ada arad, ya. Tetapi kita tak boleh nak gambarkan, ya, Allah tu macam mana kita digambarkan oleh orang agama-agama lain. Dia gambarkan berhala itu adalah Tuhan mereka, lembu tu Tuhan mereka, api itu Tuhan mereka. Kita tak gambar macam tu. Kita nak pergi pada sifat 20 ni kita sebab kita jangan terpengaruh dengan sifat-sifat Tuhan yang telah digambarkan oleh agama-agama lain. Itu tujuan yang sebenarnya, supaya kita semayang 5 waktu sehari semalam tu, solat kita tu adalah solat yang benar-benar kita menyembah Allah yang Maha Esa. Ya? Itu sajalah tuan-tuan. Setakat itulah dulu pada malam ini. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi lah. InsyaAllah dalam bulan ni ada hari Selasa, minggu yang keempat. Ya? Kita sambung balik berkaitan dengan, ya, tentang makhluk, dan kemudian kita akan masuk kepada tingkatan, ya, ada dan tiada. Tingkatan wujud dan, ya, tingkatan maujud dan makdum. Ada dan tiada ni ada tingkatan dia. Ya. Ya, adanya kita ni, ya, dan tak adanya kita ni sama ada adanya nampak atau ada tak nampak. Ini nak kena. Yang tak nampak ni dipanggil amrun i'tibariyun. Yang ada dalam pemikiran kita. Tapi ada, tapi dalam pemikiran kita. Yang nampak macam kita ni, itu ada yang nampak, ada yang tak nampak dalam pemikiran. Ya? Dalam keadaan ada, tapi dalam keadaan, ya? Ada tak? Sehat, ada sehat tak? Sehat ada tak? Ada, tapi nampak tak sehat tu? Kerana nampak orang tu macam nak bergoyang, tapi dia sehat. Sebab sehat tak nampak. Ya? Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi tuan-tuan di minggu yang akan datang, berkaitan dengan sifat 20 ini. Mudah-mudahan, ya, kita masuk perlahan-lahan kepada sifat 20. Kalau kita masuk terus sifat 20, yang belakang tinggal, yang depan tinggal, yang atas tinggal, yang bawah tinggal, kita pun menjunamlah ke bawah pula. Cakap itulah dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita.
dan menggunakan topik ini hidayah pada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamu malaikatil muqarrabin fi amrin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.